Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pengerusi serta jawatan kuasa surau, para imam, para bilal, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, syukur dan berterima kasih banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu dan Allah masih lagi panjangkan umur kita sehingga ke pagi ini. Alhamdulillah, dan Allah beri kesihatan yang baik kepada kita dan Allah beri kelapangan masa kepada kita diringankan badan untuk dapat datang solat di surau ini dan kita duduk sebentar beberapa minit ini untuk kita berkongsi beberapa maklumat yang mudah-mudahan menjadi kebaikan dan manfaat untuk kita semua, mudah-mudahan insyaAllah. Sekarang ni, bulan ini bulan Rabiul Awal, semua kita tahu, dan kita cuti panjang minggu ni. Cuti panjang, ramai orang balik kampung, dia kata cuti 4 hari. Orang minta cuti 3 hari saja dan boleh cuti sampai 9 hari. Minta 3, cuti 9. Isnin, Selasa, Rabu cuti apply, yang lain semua cuti free lah. So 9 hari. Jadi musim ni musim orang balik kampung. Cuti apa tanya dah? Cuti Maulidun Nabi dengan cuti Christmas. Rapat dengan Isnin, Sabtu dan Ahad. Hari Sabtu, Rabu, Khamis pas Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal kita cuti dan sempena dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Cuti ini Allah minta maaf, cuti ini dikurniakan dan dibagi kepada kita orang Malaysia ni sebab kelahiran ni, setahu saya lah 2 je. Satu, agung. Yang kedua, sebab kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau di negeri, raja, sultan lah negeri tu. Kita kalau cuti, kalau hari kelahiran kita, cuti seorang kita je lah, tak ada orang nak celebrate. Bukan nak samakan, tidak. Bukan, tidak sama sekali. Tapi menunjukkan bahawa satu Malaysia tu cuti nak sambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ingat sempena kelahiran, walaupun pada tarikh itu memang ada perbezaan pendapat, tetapi tidak ada perbezaan pendapat bahawa hari Isnin itu confirm. Satu, tahun gajah itu confirm. Sebab apa kata hari Isnin itu confirm? Kelahiran Nabi SAW, sebab hari itu ada hadis yang berkaitan Nabi SAW suka berpuasa pada hari Isnin, dan Nabi SAW kata, aku suka puasa pada hari Isnin sebab hari itu adalah hari kelahiran aku. Jadi bab tarikh ni, perbezaan pendapat ni tidak pelik pada ketika itu, kerana tidak ada kiraan kalender yang spesifik, khususnya kalender Islam. Kita semua sudah maklum bahawa kalender Islam ni bermula kiraannya dan susunannya adalah zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Zaman beliau menjadi khalifah, barulah permulaan kepada menyusun semula kalender Islam sampai ke kita hari ini 1437 ni. Okey, jadi dalam hal ini perbezaan pendapat dari sekitar tak payah buang masa kita lah nak gaduh. Tetapi tidak ada perselisihan pendapat tentang kelahiran Nabi SAW. Memang betul kelahirannya ada. Sebab apa? Sebab Islam itu sampai kepada kita. Maka dalam keadaan kita sambut ini dengan pelbagai rupa dan keadaan, pelbagai rupa dan keadaan, tempat kita meriah. Meriah, cuti, satu cuti umum. Cuti umum sempena kelahiran Nabi SAW. Saya pernah pergi satu tempat dalam Selangor ni, satu masjid, dia buat Maulidul Rasul, dia buat 7 hari. Lama saya kata 7 hari. Dia kata ya, Carnival Maulidul Rasul. Depan masjid tu dia buka bus, dia sewa tempat umrah lah, ke orang nak meninggal. Dia tu ramai, sahabat dapat sambutan. 7 hari tu, 7 malamnya kuliah malam ni maghrib Maulidul Rasul. Saya akan malam yang ke-7. Saya kata sudah. Dia cakap apa? Dia kata dia bagi tajuk dah, takkan habisnya. Dan memang betul tak habis. Kalau kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah, antaranya lah yang terkenal, yang menceritakan tentang perihal Nabi SAW.
Kalau kita baca seminggu sekali, sejam, 2 tahun tak habis lagi. Tu kalau tak culah dan tak on and off, berterusan seminggu sekali sejam, 2 tahun belum tentu habis lagi. Nak katanya panjangnya bicara dan cerita tentang Nabi Muhammad SAW itu. Maka dalam keadaan ini pelbagai keadaan yang berlaku daripada kelahiran Nabi SAW sampai kepada kewafatan baginda Nabi SAW. Dalam keadaan ini tidak ada mana-mana pengasas agama, Jesus, Buddha, Confucius antaranya yang mengasaskan agama. Kita tak kata Nabi Muhammad itu asas agama, tidak. Tapi kalau kita letakkan setara namanya, walaupun tidak setara, kita letakkan nama-nama orang yang mengasaskan agama. Ya, zaman dia disebut nama dia, matinya dia, meninggalnya dia hanya tinggal dalam sejarah. Sekali-sekala orang sebut bila baca sejarah, dan disebut ketika tertentu. Berbeza dengan Nabi Muhammad SAW. Allah muliakan baginda Nabi SAW antaranya setiap masa, setiap ketika, setiap detik orang akan menyebut nama Nabi SAW. Tak nak kena sebut. Antara buktinya azan. Azan dilaungkan sebab masuk waktu. Itu yang sebab utama lah, selain daripada yang lain. Maka waktu sembahyang ni kita semua sedia maklum juga. Masuknya waktu solat ni di dunia ni dia ikut kepada putaran bumi mengelilingi matahari. Ikut itu. Maka setiap ketika dan setiap masa akan ada tempat yang akan masuk waktu sembahyang. Kita di sini dah subuh, mungkin tempat lain baru nak subuh, dan tempat lain mungkin 5 minit lagi, dan begitulah berikutnya pusingan. Maka setiap ketika akan menyebabkan ada orang laungkan, ada orang ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana ada manusia atau pemimpin besar dunia yang dia sudah meninggalkan dunia ini 1000 tahun lebih, 1400 tahun lebih, yang orang sebut namanya, segar namanya disebut, walaupun sudah ribuan tahun dia meninggalkan dunia dan meninggalkan orang tak kenal dia. Tapi satu-satunya manusia yang namanya Muhammad bin Abdullah, namanya diucap dan diungkapkan, walaupun beliau baginda Nabi sudah meninggalkan kita ribuan tahun, 1000 tahun lebih. Satu. Yang kedua, bila masuknya waktu, maka akan ada orang yang bersembahyang. Itu yang sembahyang yang wajib, belum sembahyang yang sunat. Akan ada seluruh tempat orang yang sentiasa sembahyang dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila bersembahyang, tak nak mesti kita baca dalam tahiyat akhir. No choice. Baik you mesti baca tahiyat akhir. Tahiyat akhir mesti sebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak nak kena sebut. Maknanya setiap masa dan setiap ketika nama Nabi SAW disebut dan diingat oleh pengisi dan orang yang ada di dunia ni. Allah Rabbi. Itu yang jelek, yang manusia. Allah Rabbi. Tidak ada tandingan. Allah memuliakan. Allah angkat kedudukan manusia yang sangat mulia di sisinya ni. Islam takkan diterima pada seseorang itu, pengislaman dia, melainkan dia itu dengan sempurna syahadahnya. Syahadah ni 2 kalimah, kalimatani 2 kalimah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu orang nak masuk Islam, acok, dia kata saya nak masuk Islam, bagus. Kita ajar dia mengucap. Kita kata asyhadu an la ilaha illallah. Dia pun kata, apa makna? Kita kata tak ada, net saksi bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah, dia Tuhan ni semua ni. Dia pun kata, dan dia akui dalam hati dia. Satu lagi cok tak habis. Apa dia? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia kata apa makna? Net saksi bahawa Nabi Muhammad tu utusan Allah. Dia kata hak kedua ni tak payah baca kot. Habis pertama tu cukup lah. Sempurna tak Islam dia? Belum lagi. Tak nak Islam tu sempurna, Allah letakkan mesti disebutkan mengakui bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Allah Rabbi. Makna lahir dan wujudnya dia di atas dunia ini. Itu antaranya menunjukkan bahawa kemuliaan ya Allah angkat baginda Nabi SAW, dan nama dia disebut selagi mana dunia ini tak kiamat. Allah Rabbi. Besarnya pengiktirafan Allah kepada baginda Nabi SAW ini.
Maka dalam keadaan kita menyambut satu manusia yang sangat mulia, ya Allah muliakan, dan kita memuliakan baginda Nabi SAW ini. Allah memuji beliau. Allah uji batang tubuh manusia ni yang hebat ni daripada dalam rahim, dalam perut ibunya lagi. Sudah mula proses pengujian, tarbiyah dan didikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh tengok dalam Bidayah wa Nihayah nama kitab ni. Rahiqul Maktum pengarangnya, Sirah Ibn Hisham antaranya juga. Nama-nama kitab dan pengarang yang menyusun perkara-perkara yang berkaitan dengan sejarah. Dan kita ramai ulama mengiktiraf sirah dan sejarah yang ditulis oleh mereka dan dalam kitab-kitab yang kita sebut itu tadi. Semua tidak ada penafian bahawa Nabi SAW ayahnya wafat dan meninggal waktu dalam kandungan ayahnya lagi, dalam kandungan maknya lagi, waktu kandungan ibunya, dalam kandungan ibu. Allah mulakan ujiannya, didikannya, tarbiyahnya kepada manusia yang satu hari nanti nak jadi orang yang hebat, yang kuat dan tabah. Seawal dan semula dalam kandungan ibunya, waktu dalam perut ibu, ayah sudah meninggal. Lahir ke dunia, biasanya ramai di kalangan kita yang rasa kasih sayang seorang ayah, rasa belayan kasih sayang ayah. Ayah dukung, ayah jaga, ayah mandikan, ayah buat jalan, piknik dan sebagainya. Sempat sebahagian besar dari kita ni rasa nikmat itu. Tapi manusia yang mulia ni, Allah sudah uji beliau seawal kelahirannya, dan dia tidak rasa nikmat yang kita ramai kita rasa itu. Satu, ayah, ya, mana ada ayah tak sayangkan anak. Nabi SAW tidak rasa nikmat itu. Allah uji seawal itu. Umur 6 tahun, umur anak kita tadika. Nabi SAW lahir. Okey, siapa yang sambut Nabi SAW waktu kelahiran itu? Hospital mana? Apa nama bidan yang sambut tu? Kena tahu. Sebab orang tahu semua. Rosita Cik Wan bersalin kat mana, siapa nama anak dia, pukul berapa berat. Oh, semua tahu. Oh, dia jadi viral sekejap je. Artis ni nampak anak pun sekejap je. Lepas tu compare pula. Oh, hari ni comel macam mana? Hari ni tak apa handsome sangat. Tengok ayah dia. Oh, penyakit dah. Dia ke penyakit. Sampai artis semut-semut. Dia kata janganlah banding. Itu masalah fanatik sangat. Kita ni over sangat dah. Over sangat dah tu. Mana sangat over dah. Takut kita meninggal. Dan Allah bangkitkan kita macam mana sabit hadis Nabi SAW, dibangkitkan bersama dengan orang yang kita suka di dunia ni. Takutnya itulah bangkit dengan mereka, nanti pakai Instagram selfie dengan mereka je lah ni. Allah Rabbi, dalam keadaan kita bukan salah Nabi tahu, tak apalah Nabi tahu, tapi janganlah sampai manusia yang paling mulia bila kita tanya, oh tak boleh nak jawab dah. Dia tak terkata dah, dia lupa lah ni dulu zaman sekolah kan, dah cerita ni dah ada umur 20 ni tak ingat dah. Siapa nama bidan Nabi SAW yang menyambut kelahiran Nabi itu, keluar daripada rahim ibunya, siapa yang bersambut? Namanya, ingat tuan-tuan, namanya Syifa, bidan Nabi SAW. Syifa, Darul Syifa tu. Syifa penawar. Syifa penawar. Nama bidan itu, nama bidan itu namanya Syifa. Okey, saya ingat sebab nama anak saya pun Syifa. Nabi SAW dilahirkan dan ada ibu susuan. Ibu susuan, kita pernah sebut di sini dulu. Apa makna susuan? Radha'ah. Apa itu radha'ah? Satu orang budak yang menyusu, satu orang mak perempuan yang susu, dia minum susu badan dia, direct or indirect, tak kisahlah. Tapi susu ibu, budak menyusu. Dua syarat, tak banyak. Pertama, budak yang menyusu tu umurnya mesti kurang 2 tahun, kurang 2 tahun. Yang kedua, menyusu yang lebih, sekurang-kurangnya 5 kali susuan yang mengenyangkan. Cukup 2 syarat ni, anak tu jadi anak susuan. Dengan mak tu tak boleh kahwin sampai bila-bila dah. Mak tu ada anak kandung. Anak kandung dengan anak susuan, adik-beradik susuan, macam adik-beradik sendiri. Tak boleh kahwin. Tengok rambut tak berasa, peganglah tangan, tak batal wudu. Maka Nabi SAW ada satu orang manusia yang Nabi SAW tak boleh kahwin dengan dia. Sebab itu saudara susuan Nabi SAW. Anak siapa? Halimah Sa'diyah. Apa nama? Syaimah nama dia. Syaimah. Shin ya mim alif hamzah. Syaimah, saudara susuan Nabi SAW. Nabi tak boleh kahwin dengan dia. Pun nama anak saya juga Syaimah. Saya ingat, kita ingat sebab kebetulan. Dan saya sebut ni sebab apa tuan-tuan? Nak sebutnya fenomena bagi nama anak ni, kadang-kadang dia bubuh nama makna yang entah apa-apa.
Tak ada dalam sejarah, tak ada makna. Nama dia satu doa. Doa kita duk, nama dia soleh. Orang baik. Mudah-mudahan. Lawan dia toleh, jahat. Satu doa. Yang kedua, nama ni yang akan dipanggil. Yang akan dipanggil di pada mahsyar kelak. Nama ni. Saya ada kawan saya, nama ayah dia tu pelik sikit lah, pelik sikit. Mudah ingat sebab pelik pada orang. Kalau Allah SWT, kalau saya pernah, sebab kawan rapat sekolah rendah lagi, tanya, dah rapat kita tanya, hang malu tak nama ayah hang? Dah rapat kita tanya lah. Dia kata malu. Mau tak malu, tapi nak macam mana nama ayah aku? Dah sejuta mungkin dia ayah dia seorang nama saya tak sebutlah nama tu. Tapi nak sebutnya dunia pun orang rasa lag sikit lah. Kalau nama tu janggal dan jarang orang sebut. Rasa dan maknanya yang pelik. Tak apa lah itu. Tapi dalam hal ni, nama ni kadang-kadang kita pernah juga sentuh. Bagilah nama anak atau cucu kita tu nama yang maknanya baik-baik. Jangan ubah nama makna yang kita dah tahu maknanya kurang elok. Minggu lepas saya jumpa satu orang namanya Nur Zana. Minggu lepas saya ingat, saya tengok namanya Nur Zana. Cahaya berzina. Tak sesuai tu, tak cantik sangat dah makna tu. Nama Wati, Melayu ramai nama Wati. Nama Setubur. Jadi benda dia kumpul lah nama-nama yang baik dan elok maknanya, yang sedap, yang bagus maknanya dan namanya. Kadang-kadang orang jadi habit. Dia gabung nama isteri dan suami. Dia gabung. Saya baru tahu Rayani ke Rayan? Rayani betul kan? Yang baru dalam Cik tu. Rayan ke Rayani? Ini Rayani, ini Rayan. Aku pun pening. Okey. Ceritanya dia gabung nama suami dan isteri tu. Aku ingat orang Islam dulu lah. Sebab Islamik punya syariah compliant dia tak hidang arak, baca doa. Lepas tu pramugara dia pakaian yang patuh bagaimana yang Allah minta. Asasnya macam tu. Lepas tu ada orang komplain. Ada orang viral kan, ni pun masalah penyakit kita. Dia kata nak bangga sangat buat apa? Ni dalam Facebook punya masalah. Duk share dengan orang pula, duk WhatsApp pula. Tahu tak kapiak dia punya tokek? Dia bukan kapiak tu. Tokek tu kapiak apa tahu tak? Tahu tak nama ni gabung ni jadi jangan terpengaruh lah. Tuan-tuan sekalian, sekongkuang yang India tu faham nak terapkan nilai Islam daripada Islam yang tak kerti nak terapkan nilai Islam dalam syarikat yang mereka kuasai. Orang dah teguh puluhan tahun Arab. Ni X-Star dia ada kat sini. Orang teguh dah jatuh hilang pun tak sedar diri lagi dengan pakaian yang mendedah orang hidang Arab. Walaupun you milih Islam tapi you tak menampilkan Islam, apa dia guna? Arab Allah tak bagi. Arab mana boleh? Arab jelas tak boleh. Pengharaman Arab walaupun turun berperingkat tapi haram. Aurat kena tutup perempuan. Yudnina alaihina min jalabibihinna. Allah suruh tutup rambut tu dan labur sehingga ke dada. Tak perlu buka apa-apa. Sedangkan board of director, majority board of director tu orang Islam, tapi you tak ada nilai Islam, tak bawa nilai Islam tu dalam benda yang you kuasai, nothing lah. Baik seorang India yang sekurang-kurangnya dia akan compete dengan syarikat lain. Saya kata kat rumah saya kata kalau nak pergi mana, biarlah mahal sikit pun kita naik tu je. Cubalah, tolong support mana atas nama Islam. Walaupun orang yang buat tu dia bukan Islam, tapi dia memperkenalkan Islam tu. Dia dalam keadaan tak ada pilihan dah. Ini saja syarikat yang menampilkan dalam keadaan kita terdesak. Kita terdesak dalam keadaan macam-macam berlaku, kita kata doa, aurat, Allah tolonglah bagi sini. Dan dia buat. Dia memenuhi cita rasa. Ramai orang yang nak macam tu mungkin insya-Allah. Dan salah satu pengiktirafan kita support dia supaya compete dengan syarikat lain. Dia kata, semenjak ni buka, kita kuat. So nak tak nak kita kena ikut dia jugalah. So macam dulu bank 80-an. Bank Islam, mula-mula dulu orang pening kepala bank Islam ni. Lah dengan volume pun Islam dah. Betul tak? Apa ada kesan? Bank pun sudah berubah ke arah itu. Penerbangan insya-Allah. Begitulah perundangan juga. Hari ni orang geli telinga. Orang takut dengan perundangan Islam. Merasa lain macam, merasa janggal. Sebab apa? Sebab belum ada. Cuba kalau dah tak ada. Sebab tu orang Islam takut, bukan Islam takut. Sebab kalau once you kenal dengan Islam, orang akan sayang dan sayang. Contoh bank. Orang makin dekat. Orang tak makin lari. Begitulah perundangan dan perkara lain juga. Maka terap nilai Islam tu
dalam keadaan dia itu kita, walaupun dia bukan Islam, tapi dalam keadaan kita support dia, kita sokong dia, kita tolong dia. Sekadar kita termampu, kat atas nama kafir dan bukan Islam dia, tapi atas nama dia itu tolong untuk pamerkan Islam dalam apa yang dia mampu buat. Dalam keadaan tak ada syarikat lain yang mampu buat, walaupun dimiliki oleh majoriti yang katanya board of director itu ramai orang yang katanya Islam. Kita tak apalah Islam, tapi you tak pamerkan apa yang Islam nak daripada apa yang you akui. Kita tak payahlah nak buang masa macam ni. Saya tengok jadi pelik lah, duk viralkan seolah-olah dengki dan jealous. Kenapa mesti macam tu? Sepatutnya you tak payah buat, you jangan marah. You cakaplah kat orang yang ada kuasa dalam company yang lain tu, buatlah juga macam tu. India pun boleh buat, pasal apa hang tak boleh buat? Dia tu kalau pakai tu nampak pusat. Tengok ni Hindustan lari dulu. Hang ni bini hampir haji pergi umrah, takkan tak rasa benda ni. Ni duk kata kat kita balik apalah nak support India. Oi, hang macam tu tak cerdik lah hujah macam tu. Nah, benda ni patutnya you sedar, you Islam, you sepatutnya yang tunjuk Islam. Bukan orang bukan Islam nak tunjuk Islam tu kepada publik dan kepada masyarakat. Dia pijak tu. Asalnya nak cerita nama tadi tu je. Okey. Syaimah, saudara susuan Nabi SAW. Dia lapang pagi ni jadi tu. Ada makan pagi ni? Ada. Macam harimau dia lapang tu, dia ngau lain macam sikit. Contoh je lah. Okey. Nabi SAW, Allah uji dia kita sebut tadi, umur 6 tahun waktu lahirnya ayahnya sudah meninggal. Umur 6 tahun, umur anak kita tadika, Allah ambil pula nyawa ibunya. Mak ni kalau kamu compare dengan ayah, lalui kebiasaannya banding dua mak dengan ayah, sifat keibuan ni lebih besar dengan anak tu dan lebih rapat dengan anak. Tahu saya lah, dan sedengar saya dan pembacaan, kalau anak tu tidur, menangis, teriak, nak susu, nak bangun, macam-macam lah, pampers ke apa, yang lebih kerap mereka, lebih kerap, biasanya lebih kerap mereka. Nak bandingkan kita, biar pergi dulu lah, biar pergi selagi mana boleh, sampai tilam tu dah basah pun bangun kot maknya. Beza, mak ni dengar sikit je, dan kalau anak tu mampu, biasanya mak tu lebih spend time untuk jaga anak tu. Akuilah kebenaran dan kebiasaannya ini. Nabi SAW lahir, ayah dah tak rasa nikmatnya. Ibunya hanya 6 tahun dia sempat rasa kasih sayang seorang ibu. Umur sedang membesar, sedang nak harap kasih sayang, tumpuan, caring daripada seorang ibu. Ibunya pula meninggal. Allahu Rabbi. Meninggal waktu umur 6 tahun. Umur anak kita tadika, tengah duk main seronok tu. Datuknya take over, duduk dengan datuknya pula Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dalam Bidayah wa Nihayah sebut ketika itu dia ketua penduduk Mekah. Dia jadi ketua penduduk Mekah. Abdul Muttalib datuk kepada Nabi SAW. Bila mak meninggal, duduk dengan datuk pula. Datuk ni kadang-kadang kalah mak ayah punya kasih sayang. Kadang-kadang datuk ni, kita ada anak, kita ada ayah. Mana ayah kita tu datuk cucu kita. Kita boleh nampak kadang-kadang. Kita dulu kecil-kecil, minta nak beli tu, minta nak beli ni, orang Kedah kata haram, sampai kesut tak dapat. Teriak dia buat tak tahu macam tu. Ni anak kita, cucu dia, tengok tak minta pun, belilah. Kata ayah, dulu saya minta tak dapat pun, ayah kat cucu ni beli tak minta pun. Hang lain dia lain. Hang lain dia lain di bawah ayat tu. Kita balik rumah, seorang balik nak kata singgah daripada mana-mana, singgah masuk rumah orang tua kan. Rasa nak makan lah masakan mak tu, masuk mak dah, hang balik seorang je ke? Balik seorang je mak. Ada outstation tadi, singgah lalu ni, masuk tak rasa nak makan masakan mak. Hang nak makan kan tu, bawa saji tu ada hak lebih-lebih bagi tadi, pergi ambil hak lebih-lebih bagi tadi tu. Kalau ada ambil, kalau tak ada cari apa ada. Buah tu dia pun kat kita. Cuba kalau balikkan cucu, setiap 5 minit call, tak mana, sampai ke mana dah, sampai mana dah, sampai mana dah. Sampai rumah tu bukan dengan barang-barang lagi, kita goreng sekali nak bagi cucu makan. Punyalah rahinya kalau ada cucu dan seronoknya dia. Kebiasaan kita tengok macam tu, datuk dan nenek, betul sayang dia. Kadang-kadang kita rasa kalah kita dulu nak banding dengan anak kita tu cucu dia. Datuk Nabi SAW memanglah sifatnya datuk dan sayang kepada cucunya. Baginda Nabi SAW duduk dengan datuknya tak lama, 2 tahun je. 2 tahun je. Umur 8 tahun meninggal pula datuknya Abdul Muttalib. Seorang demi seorang Allah ambil nyawa orang yang biasanya nak tumpah dan nak berikan kasih sayang kepada orang yang hampir dengan dia. Umur 8 tahun meninggal, duduk dengan bapa saudaranya Abu Talib. Ramai orang tu suka Datuk Nabi Abu Talib, confident orang.
Malah kali saya tak tanya kesian dia. Janggut panjang lah. Kata Nabi nama apa? Abu Talib. Oh, janggut panjang tu. Kita tahu. Kesian dia. Saya tak tanya orang lah. Tak tanya orang. Kita sebut tu tak. Orang tu tukar. Abdul Muttalib datuknya Abu Talib bapa saudara Nabi SAW. Dan ada ayat turun sempena dengan Abu Talib ni yang hidayah ni, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Petunjuk ni saja Allah. Walaupun kau sayangkan bapa saudara kau tu, memang sayang sungguh sebab dia jaga kau daripada kecil. Dia yang backup kamu, backing kamu daripada musuh Islam walaupun dia tak beriman, tapi dia menjadi penghalang dan penyelamat kepada orang bukan Islam nak mengainai Nabi SAW. Antaranya Abu Talib bapa saudaranya. Nabi sungguh sayang sebab dia duduk daripada umur 8 tahun dengan Abu Talib bapa saudaranya. Dalam Bidayah wa Nihayah antaranya Sirah Ibn Hisham Rahitul Makhtum sebut Abu Talib ni dia take over kerja bapaknya Abdul Muttalib tadi, iaitu jadi ketua penduduk Mekah. Bila bapaknya meninggal, dia take over jadi ketua penduduk Mekah, waris. Abu Talib ni anak kandung dia ramai, anak sendiri pun ramai lah. Dia anak sendiri ramai, satu. Yang kedua, dia tak kaya. Dia tak berapa kaya. Sebab apa? Satu, duit dia banyak dia habiskan kepada khidmat kepada orang Mekah. Sebab dia ketua penduduk Mekah, dia khidmat kat situ. So bila dia dah lah anak ramai, tak berapa nak kaya, ambil satu orang lagi anak tara, duduk dengan dia, namanya Muhammad bin Abdullah. Disebutkan dalam sirah bahawa banyak pada malam-malam harinya apabila makannya anak-anak ni termasuk dengan Nabi SAW, dan banyaknya Nabi SAW ni mengalah dan tak rebut dan tak makan kerana tidak cukup makanan yang dah dimakan Allah. Budak-budak bila hidang bubur tukar biasa lah, jangan marah ke dia lah. Kita hidup tu bubur biasa. Kalau orang tua bubur komplain. Kalau budak bubur tu tak tukar biasa, jangan marah dia, pergi kat dia lah sikit-sikit tu. Dia kena marah tongking budak tu. Kesian lah kat dia, memang sifat budak. Kalau bapak tu bubur baru terkira, weh tak sedang, tua bakal bubur lagi. Tak apalah, jadi budak ni dah pergi dia lah. So Nabi SAW ni Allah didik dia daripada kecil lagi. Dia tak rebut, dia sedar itu rumah sepupu dia, dia hanya tumpang Allah. Dan banyak pada malam-malam hari dia baginda Nabi tidur dalam keadaan lapar dan tak cukup makanannya. Rupa-rupanya Allah diri setiap benda tu, setiap perkara yang berlaku ni untuk kekuatan di masa depan. Kan ada hadis Nabi ikat batu. Nabi ikat batu, tak lalu nak makan. Bukan tak lalu, tak ada makanan nak makan. Kita apa? Batu. Acil lawatannya lah, penuh tu ikat batu. Sebab lapar. Allah. Kan sahabat Nabi memang mengadu. Kan sahabat Nabi memang mengadu, dia kata aku lapar. Ni, selak je buah. Hajar satu batu, dia ikat ni. Nabi tak cakap banyak. Nabi pun selak, hajarah ini. Aku 2 batu. Allah Rabbi. Sahabat nak kata apa? Kita kata pemimpin, janganlah Allah susah lah. Hang naik kereta, hang rumah mewah, sabarlah ni dah kali jangan duduk kat Malaysia. Buah-buah tu kat kita. Buah-buah tu lah kali, jangan makan. Jangan naik kereta, tak mau minyak mahal. Buah-buah tu. Tengok attitude adab Nabi SAW sangat jauh. Hari ni you sambung Maulidur Rasul, you belarang, you angkat banner, you bagi anugerah ke orang. Sejauh mana you ikut apa yang Nabi SAW tunjuk ni. Antaranya batu cukuplah batu. Allah bersedih tu tuan-tuan. Sahabat ni ikutlah nak dapat simpati, ikutlah nak dapat simpati ketua ni. Kata kami lapar ni ikat batu ni. Allah, hang satu aku 2. Allah Rabbi. Sebab itulah akhlak ni, kana khuluquhul Quran. Sayyidatina Aisyah kepada Nabi SAW kata, akhlak Nabi ni Quran. Macam mana Quran tu suruh, akhlaknya itulah yang ada. Quran tu suruh, yang itulah ada cerminan daripada Nabi SAW. Sampai kata Aisyah ni siapa? Isteri Nabi SAW. Isteri Nabi SAW bukan seorang, ada beberapa orang lagi. Tapi dia boleh cerita kebaikan suami dia kepada masyarakat. Isteri sangat sayang kepada suami, sangat sayang. Sayang. Ada domba kepada jiran-jiran. Kaki aku ni, aku rasa kalah kaki kau. Mubais semua. Apa aku nak beli? Mah 4 kilo baru beli semalam. Sebelum tu Pandora 6 kilo. Kaki tangan belih semua beli. Aku nak kereta dah beli, semua beli. Dengar cerita. Aku tengok lelaki yang jalan dengan perempuan lain. Ni gambar ada semua tak ni? Semalam aku puji melangit. Tak, dan balik kau terus suami. Abang kat mana lah? Balik cepat. Kau tengah kerja ni. Baliklah kau kata. Balik suami ni tunjuk gambar. Ni gambar siapa bang ni? Suami mengaku lah ni isteri kedua tu. Nikah dah 2 tahun lepas, tak siap. Contoh, hak puji melangit malam, keluar rumah puji lagi tak?
Oh, suami saya nikah 2 tahun seronok dah dapat madu. Cik Lawal kata macam tu. Walaupun dah ada sebelah tu. Aisyah dia ada madu dia yang lain dan isteri-isteri yang lain. Tapi di kalangan isteri-isteri Nabi tidak pernah merungut tentang attitude dan perangai Nabi SAW. Tak pernah jumpa. Allah Rabbi. Nak katanya tak ada kelompongan, tak ada lompong langsung. Allah jaga dan Allah pelihara. Nak tunjukkan orang ni tuan-tuan ada seorang isteri. Majoriti ni ramai seorang isteri mungkin, termasuk dengan saya. Saya declare seorang isteri setakat ni. Ada orang tak tahu lah di kalangan ramai dia pernah dah test nak masuk kedua. Agak-agak laluan itu mudah kalau mudah mungkin ada sebab lah. Tapi biasanya tapi tuan-tuan, Nabi SAW ada beberapa orang isteri dan bagaimana Nabi SAW kontrol dan kawal semua dalam keadaan semua teratur rapi dan tidak ada rungutan, komplain daripada isteri-isterinya. Bukan satu benda yang mudah, tuan. Kita hari ini pun rasa Allah, orang nikah dua ni kebanyakannya dia tak menampilkan cara yang betul, lu jadi makin tunggal langgar, makin rosak. Bayangkan Allah nak tunjukkan kehebatan yang ada pada satu orang manusia. Dia ada beberapa orang isteri dan boleh mengawal keadaan perasaan isteri-isteri yang ada ni. Kita kadang-kadang kita tengok orang nikah 2-3, Allah terkabur. Yang ni macam ni. Maknanya lemahnya kita nak kawal tu. Lemah. Cakap bini seorang, isteri seorang pun dah sabar. Cuma dia 3 orang. Nak boleh kawal dan nak ada semua okey. Maknanya seorang pemimpin nak jaga masyarakat, nak jaga agama, nak jaga keluarga lagi. Bukan seorang, beberapa orang isteri. Allah Rabbi. Itu kekuatan. Allah nak tunjuk kepada kita. Allah. Surrender sungguh. Surrender sungguh. Nak boleh dalam keadaan, walaupun orang kata seronok nikah 2-3, tu orang kata lah. Tapi dalam keadaan kalau kekuatan tu nak jaga tanggungjawab supaya terbaik semuanya. Untuk semuanya kamu boleh berlaku adil dan sebaik mungkin. Umur 12 tahun, Abu Talib bawa Nabi SAW nak belajar berniaga, nak berdagang di Syam, di Syria. Dia saya rasa panah ke siapa ni? Ke saya seorang juga rasa panah? Ha? Oh, okey. Okey, tak apa. Dan jam tu betul banyak. Saya banyak tanda tanya ni. Satu panah dari belakang, yang kedua jam. Saya kata, aku rasa dah lama ni. Tadi betul. Tu saya duduk main gojol tu. Saya datang tadi cepat. Highway baru. Highway apa? Max. Cepat betul hari ni. Seronok. Cepat sungguh. Lepas ni standby je bayar kan sungguh kan. Kita tak tahu lagi dia nak kenal tu. Tak tahu nak, dia tak umum lagi. Tak boleh umum orang apa ni. Tapi terpaksa lalu sebab cepat. Betul-betul cepat lah, terima kasih lah orang buat tu. Okey. Betulnya jam kat tangan tak tengok. Okey, dia tengok tu je. Umur 12, Abu Talib nak bawa dan nak ajak anak dia dengan anak saudara jadi berdagang. Pergi ke Syam, ke Syria. Umur 12, umur anak kita darjah 6. Duk belajar Nabi Besar. Nabi SAW sudah didedahkan untuk berniaga, belajar berdagang. Dalam perjalanan nak pergi ke Syam, ke Syria, rombongan ini, kumpulan ini melalui gereja yang padrinya namanya Buhaira padri di situ. Okey. Rombongan ini berjalan ke Syam, bergerak melalui kawasan satu gereja yang padrinya namanya Buhaira ni padri, yang padri ini dia baca kitab Injil, antaranya yang diturunkan kepada sebelum itu. Allah bagi tahu dalam Al-Quran, Allah kata Allah sudah ceritakan detail kepada umat-umat sebelum ni tentang perihal tanda-tanda Nabi akhir zaman yang orang tak boleh berlakon, orang tak boleh buat. Sebab Allah ada cerita, manusia ni akan datang nanti, Nabi akhir zaman ni macam ni tanda dia, macam ni tanda dia. Dia tak boleh buat dan dia tak boleh berlakon. Ini tanda dia. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kata Allah. Mereka ni kenal kamu Muhammad macam mana dia kenal anak-anak kamu. Sebab apa? Sebab Allah ada cerita detail satu-satu apa yang akan berlaku dan bagaimana tandanya. Allah umpamakan, Allah tamsilkan, mereka kenal kamu Muhammad ni macam dia kenal anak kamu, anak dia sendiri. Seorang ayah sangat kenal anak dia. Dia jaga daripada kecil sampai besar.
Seorang-seorang dia kena perangai anak ni. Hak sulung ni mak ayah tahu dah. Tak boleh cakap kasar. Cakap kahak sudah mudah kata. Apa? Malu nak bedah kalau bedah ni. Apa? Kasar sikit cakap. Oh, merajuk dia kira lari rumah. Dengan hak sulung ni kita kena cakap lembut. Cakap dengan isteri ke. Ni lembut ni tak boleh. Cakap kasar ni berapa kali dia lari rumah. Ayah kena. Hak nombor 2, cakap dah kata apa mana pun tak lulus. Mau kata lebih sikit nombor 2 ni kalau nak tegur dah. Tahu dah pendekatan dia. Hak ketiga ni pantang minta tolong. Upah aja. Kena. Ayah ni kena sekok-sekok kena perangai anak ni. Sebab apa? Dia jaga anak kecil. Dia kena perangai. Maka Allah umpamakan macam tu lah. Orang jahiliah ni, orang sebelum tu sebab Allah dah cerita detail. Tanda Nabi akhir zaman ni macam ni. So dia pun tahu macam mana dia kenal anak, macam tu dah dia kenal kamu Muhammad. Punya kenal. Buhairah antara orang yang kenal Nabi SAW akhir zaman. Sebab apa? Sebab dia dikurniakan kitab dan dia pandai, dia baca. Dan dia menunggu-nunggu. Dia nak tengok dan dia nak tengok bagaimana ketepatan seperti mana yang Allah masukkan dalam kitab sebelumnya. Dan waktu itu sudah 12 tahun kelahiran Nabi SAW. Sudah menjadi buah mulut orang. Sudah menjadi sembang-sembang orang mengatakan bahawa sudah lahir Nabi akhir zaman ini. Cuma mereka tak berkesempatan nak tengok dan sebagainya. Buhairah jauh dari Mekah. Kebetulan nak kata Allah nak tunjuk peristiwa ini. Dalam perjalanan mereka nak ke Syam, melalui ke gerejanya. Buhairah tengok awan dan perasan. Awan bergerak. Seiringan dengan kumpulan dari lempak sedang bergerak di padang pasir. Orang dulu tengok langit ni perkara biasa. Kita jangan buat macam kita. Kita ni jarang nak dongak ke langit, tak pasal, jarang tengok. Mesin jerbu tengok lambat nak ambil jerbu ni. Macam tu je lah. Orang dulu perkara biasa. Nak tentu masuk waktu solat pun kaitan dengan matahari. Pacak atas kepala, tak ada bayang tu. Zuhur sama panjang dah. Kalau galah tu asar duduk tepi laut, jangan duduk kat sini, duduk tepi laut, nampak maghrib tu terbenam matahari. Tu maghrib terbenam habis Isyak. Lepas tu maghrib dengan Isyak sekejap itu. Subuh, fajar solat, fajar ganti. Tak pandai tengok kita sebab kita ada jam. Kita ada handphone, kita dengar tu ya, ada TV, bagi tahu macam tu ya. So kita jarang lah. Orang dulu GPS-nya bintang. Oh ni utara, ni selatan. Oh bintang ni dulu macam ni kita ke sana ni. Mereka guna panduan tu, ilmunya nama ilmu falak. Maka Buhairah orang zaman tu perkara biasa tengok langit ni. Perkara biasa. Maka dia perasan Allah nak tunjuk kata awal tu bergerak. Dia rasa dia macam jadi. Dia tengok kumpulan Arah ni, Arah daripada Mekah. Perjalanan daripada Arah tu. Dia minta pembantu dia, sediakan makanan, kita nak jamu kumpulan tu. Sampai kumpulan tu melalui kawasan gereja dia offer masuk untuk makan di tempat dia. Kumpulan dia Abu Talib dan ada Nabi SAW dalam kumpulan tu. Waktu tu umur Nabi 12 tahun. Sebab apa? Dia nak test, dia nak kenal, dia tengok betul kata ni yang aku tengok ni. Orang ada ilmu, lain tindakan dia. Bila dia jamu makan, beringkas ceritanya, dia nak tengok siapa yang makan ni. Kedarah ke, ada jaga adab sini. Tak tengok seorang-seorang ni, antaranya lah. Saya pernah pergi kursus psikologi ni. Dan cara nak kenal manusia ni. Kredit awal dia 40 jam. Nak dapat tu. Nak kenal manusia ni, macam-macam ni. Antaranya nak kenal kawan kita ni waktu makan. Tapi tak boleh ajar ni. Lagi bukan sopan makan. Dia ada cara. Kita pun tak tahu itu kajian orang. Cara makan kalau letak lauk asing-asing. Yang dia divide siap-siap. Kan ada orang ambil dalam timpun datang terus. Ada orang letak ayam, sayur, buah. Contoh. Ada orang makan nasi dulu habis, lauk tak habis lagi. Ada orang serentak habis, nasi dengan lauk. Ada orang lauk habis, nasi tak habis lagi. Betul tak? Ada orang macam tu. Kita pernah pasal. Rupanya mereka kaji. Orang ni biasanya macam ni, orang ni biasanya macam ni. Ada kedekut, ada baik, ada tertamak, macam-macam lah. Dia tak boleh sebut kat sini ilmu tu. Betul dia macam cerita lain tu. Kita mulai lah bukan pagi ni lah. Nak ceritanya, macam tu sekali. Buhairah dia nak tengok. Dia kata tak ada ni rasa tanda ni. Tak ada. Duduk makan ni. Dia tanya kepada kumpulan ni, ada lagi tak yang tak masuk, yang duduk di luar? Kumpulan ni kata ya ada. Kami rotik, kami giling. So awak tu nak jaga untung, bukan saja untung tu barang dagang. Kalau percaya nak penjanggut ni, dia ambil lagi. So giling, rotik jaga. Hari makan tu jaga, hari jaga, makan pula giling. So ada lagi kumpulan ni duduk jaga di luar. Orang kata tak apalah masuk, panggil lah apa biar orang ni jaga. So masuklah. Masuk antaranya Nabi Muhammad SAW umur 12. Tengok pun dah rasa lain lah. Allah.
Itulah yang sahabat kata hadis tu, dia tengok wajah Nabi SAW, tak pernah rasa ketenangan dia kepada orang yang pernah jumpa dan lihat wajah Nabi. Tengok wajah pun dah kendur, dah kena apa dah. Punya mereka puji. Dan benda ni bukan boleh dia buat-buat. Kita orang tengok kita, oh, nyampah dia nak lempang. Contoh kata pagi ni lempak, tak kerti nak mati orang nak makan ni kan. Kena ada sebiji kat aku, contohlah. Orang tengok. Jadi beza jauh sangat kita ni, jauh sangat. Jadi Buhairah ni dia rasa lain dah dengan budak ni. Dia nak test. Dia bercakap. Buhairah cakap dengan Nabi SAW umur 12. Buhairah memulakan bercakap dengan sumpah. Arab ni kalau bersumpah perkara biasa, kan? Wal as, wal fajr, wal laili, wal duha, macam-macam lah. Biasa. Allah banyak sebut sumpah itu dengan masa dan sebagainya dalam Quran. Maka Buhairah ni budaya Arab dia cakap mulakan sumpah, tapi dia mulakan sumpah dengan sebut nama berhala dia. Demi Lata, demi Uzza. Nabi SAW tak respon kata sejarah, tak respon kata-kata tu. Mana Buhairah kata, budak ni budak ni dia reti dah ni nak beza ni, sedangkan tempat dia Lata Uzza dia Tuhan yang terkenal yang disembah. Dia sudah kenal, dia rasa lain. Dan dia menukar dan menyumpah dengan nama Allah. Buhairah kata demi Allah. Baru Nabi SAW respon apa yang dikatakan oleh Buhairah. Okey, satu dua dah kata, yang saya budak macam ni dia boleh ni, dah rasa. Bila Nabi SAW duduk nak makan, dia minta izin. Tengah makan dia minta izin nak tengok di belakang bahu Nabi SAW. Dia minta nak selak, nak tengok sikit di belakang bahu ni. Kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, antaranya Nabi SAW ini khatamun nubuwah. Dia ada tanda kelahiran dan ada tanda kenabian pada batang tubuhnya itu. Lalu dia selak nak tengok, betul tak? Sebab tadi cerita sebelum tu benda mereka boleh buat. Selak, ya Allah, ada betul bulat bujur telur kemerah-merahan yang ada di antara dua bahu Nabi SAW. Allah Rabbi. Dia kata ini confirm jelas, inilah Nabi yang dimasukkan akhir zaman tu. Buhairah teks, dia tanya kepada rombongan ni, kata ni anak siapa? Ni anak siapa budak ni? Abu Talib kata, ini anakku. Buhairah balas, dia kata, setahu aku budak ini ayahnya meninggal sewaktu dalam kandungan maknya lagi. Sebab baru kita tu. Benda ni kalau buat plan, kau mati ya ayah kan? Sebab kita nak dapat anak jadi Nabi ni. Oh, orang mau mati macam tu. Tak ada benda ni kau boleh diatur. Abu Talib kata, ya, betul. Bapaknya meninggal waktu dalam kandungan maknya. Aku bapa saudara dia. Allah. Dia kata, kamu nak ke mana? Mereka kata mereka nak ke Syam. Mereka kata, Abu Buhairah kata jangan bawa budak ini. Orang sana kenal siapa dia. Orang sana sangat menunggu dan nak merosak dan nak membunuh dia. Kalau kamu bawa dia, bahaya kepada dia di sana. Tinggalkan dan pulang kembali ke Mekah. Dan Nabi SAW tak dibawa, diubah orang hantar balik ke Mekah dan nak jadi pergi ke Syam tahun tu. Sebab apa? Orang sana kenal. Allah kata mereka kenal. Yang Arifuna mereka kenal. Kamu Muhammad ni. Dan sebahagiannya beriman dan sebahagian lagi menolak akan kebenaran yang sudah diceritakan oleh Allah sebelum tu lagi. Sebahagian ikut, sebahagian lagi tidak. Okey, selesai. Last akhir. Mukjizat yang paling besar. Setiap Nabi, setiap Rasulnya ada mukjizat. Mukjizat ni tak ada kat manusia lah. Manusia biasa tak ada mukjizat. Tak ada. Mukjizat hanya kepada Nabi dan Rasul. Apa makna mukjizat? Pada kebiasaan manusianya, pada perkara mencari adatnya, dia itu mencari adat. Pada kebiasaannya dia tak dapat dan tak ada. Kalau kita satu orang manusia kata, saya nak announce lah hari ni, saya ni Allah bagi mukjizat sikit ke saya. Ambil ni empuk tak kepala dia. Tak ada orang manusia biasa tak ada mukjizat. Tak ada. Awal-awal kita tolak dia. Imam Ghazali kata kalau manusia ni pun ada, kalau ada pun dia namanya karamah, itu saja. Orang Melayu kata keramat, Datuk Keramat. Karamah, bahasa Arab kata karamah, Melayu kata keramat, tak apalah. Karamah itu saja kalau ada kepada kita ni. Kalau kata ada, bukan dia dakwa. Kalau kata ada, apa makna karamah? Kemuliaan. Karamah karim, kemuliaan. Karamah saja kalau ada kepada manusia yang terpilih, yang selected, yang terpilih, yang Allah nak beri kemuliaan yang tertentu kepada seseorang tu. Dengan Allah memuliakan dia, mana karamah mulia, Allah memuliakan dia dengan Allah kurnia kepada dia sesuatu benda yang pada kebiasaan manusia payah manusia nak dapat apa yang dia dapat.
Apa kata Imam Ghazali? Antaranya orang boleh hafal 30 juzuk. Antaranya orang boleh hafal 30 juzuk 6,236 ayat, kata Imam Suyuti. 30 juzuk, 114 surah. Tuan-tuan, dalam surah ni berapa orang yang hafal juzuk? 30 juzuk. Tuan-tuan lah, saya tak termasuk. Ini termasuk Yus? Ji? Tak. Anak insya-Allah lah. Juzuk 30, Imam kata pun berterabur. Berterabur ni. Kadang-kadang baca wadduha wal laili idza saja, ujungnya minal jinnati wan nas. Dia macam Imam ni, nak dengar ni, pening, dia pun pening, dia pun kalut baca. Baca kuliah ayyuhal kafirun lagi berterabur. Sangat bahaya surah ni. Kalau orang tak yakin, walaupun surah tu ujung-ujung 6 ayat je. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Betul? Wala antum a'biduna ma a'bud. Wala ana a'budu ma abattum. Wala antum a'biduna ma a'bud. Wala ana a'budu ma abattum. Wala antum a'biduna ma a'bud. Ulang ayat sama ulang. Bilal belakang dia tahu lakum dinukum waladin, tapi dia nak biar imam. Siapa suruh jadi imam? Padam kau. Dia memang nak berjatuh dah. Dia biar imam kata dajir orang belakang tak tolong aku. Duk cari, tak jumpa-jumpa lakum dinukum waladin tu. Kesian. Pernah? 6 ayat pun kita dah tahu. Orang boleh hafal 30 juzuk. Allahu Rabbi. Boleh ingat? Bukan semua orang. Itu tandanya karamah. Allah memuliakan dia dengan dia mampu untuk pelihara Quran itu. Allahu Rabbi. Mudah jaga, mudah hafal, tapi belum mudah nak jaga. Hafal mudah, nak jaga. Nak jaga bukan semua boleh. Belajar dulu ada muqarrar, ada silibus tak kena hafal berapa juzuk. Habis ijazah haram, terabur habis semua. Nampak sangat hati ni kotor. Allah Rabbi. Maknanya orang nak boleh jaga tu satu hatinya dan kemampuannya. Itulah namanya karamah, kemuliaan yang Allah bagi. Kita tekadlah anak cucu kita ada yang menjadi manusia yang Allah kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran dan kami akan jaga. Dan di kalangan manusia ni yang nak jaganya ada yang terpilih. Mudah-mudahan kita minta anak cucu kita ada yang dari 5 orang anak kita, berpuluh-puluh orang cucu kita tu ada yang kita dorongkan untuk jadi manusia yang boleh menjaga Quran ni, dan mereka ni ada syafaat tolong kita pula dengan sebab mereka hafal Quran tu. Mudah-mudahan insya-Allah dengan titik peluh kita ni kita ada keturunan kita yang boleh hidup. Setiap Nabi ada mukjizat dia, ada kelebihan dia. Kita pernah dengar keluar celahan air dari jemari Nabi SAW. Awal menaungi Nabi SAW, unta pernah tunduk hormat. Ini hadis kita percaya sebagai sahih. Tapi kita tak pernah tengok mukjizat itu, tak pernah tengok. Sebab kita hanya dengar, kita yakin. Tapi mukjizat satu lagi kita dapat lihat, kita dapat tengok mukjizat yang paling besar, iaitu Al-Quran. Al-Quran mukjizat paling besar. Kita kata hari ni conclusion ni kita sambut kelahiran Nabi. Kita pakat cuti. Belagak lagi. Tak cukup belagak, banner. Angkat banner. Tak cukup banner. Header. Apa? Sallallahu ala Muhammad. Tak cukup lagi. Bagi anugerah. Tak apa, tak salah, terpulanglah. Tanda kita, ingat kelahiran Nabi SAW dengan kita buat pelbagai event dan program yang nak menyambut tentang tanda yang kita sayang kepada Nabi SAW. Pagi pergi belakang. Gimana Pak Mat? Pergi belakang. Berpeluh baju. Hari ni 5 kilo belakang. Jauhnya. Tahun lepas 4. Tahun ni 5. Up sikit. Tahun lepas kami nak belakang 6 kilo lagi. Up lagi. Kerak jenis semangatlah. Semangatlah untuk Nabi setahun sekali. Malam main dengan kuliah. Pagi main dengan kuliah kami. Kita kata sambut Nabi SAW ni okeylah, bagus dan cantik, dan Nabi kita sayangkan Nabi. Benda apa yang paling besar Nabi bawa kat kita ni? Benda apa paling besar? Nabi sebut dalam hadis wada'. Hadis yang terakhir. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Bila Nabi SAW baca ni dalam khutbah wada', terakhir tu hadis khutbahnya panjang di ujung tu. Nabi SAW kata, aku tinggalkan kepada kamu 2 benda. Bila sebut aku tinggal ni, sebahagian sahabat nangis. Dia rasa lega. Aku tinggal, memang aku tinggal ni bukan pelik ni. Sahabat ni dia baca dalam, dia baca jauh. Dia tak baca satu layer, dia baca berlayer dia boleh baca. Satu orang ayah kata kat anak dia, Long, ayah ni rasa tak lama dah ni. Ayah tinggal dekat kamu tanah 4 ekar, kereta 40 biji, rumah adalah 40 biji juga. Ayah kata macam tu kat anak. Anak kata, ya aku sembang macam tu. Tukar tanda-tanda apa, jangan sembang macam tu dah. Tak baik, tak baik. Dalam hati, yes. Anak ni
Suami kata ke isteri yang abang ni rasa tak lama dah ni. Dia terima WhatsApp lagi pula ni, guru kami tahun 50-an punya sekolah rendah, seorang pula meninggal. Batch kami 40 orang, tinggal abang 2 orang je. Oh, kan? Kita berumur ni, bukan kita lah tuan-tuan lah. Berumur sikit ni kan, contoh lah. Betul saya dengar orang tuan-tuan cerita. Oi, sembang, mat baru ni, pi dah, ayat dah. Kita rasa kita ni, kira-kira balik, mat jalan dah, lah pi dah. Mat ninggalkan kau ni, kira pakai kira. Kira-kira kita ni tinggal 8 orang, nak batch kita nak, tak 8 orang je. Ish. Majoriti dia dah jalan dah. Kalau tak senang dari ni kita tak tahu lah. Dia cerita kat rumah, dia kata, yang abang kira-kira tadi batch abang tinggal abang dengan Pak Mat dia je 2 orang je. Abang rasa tak lama dah ni. Isteri kita apa, abang cerita macam tu, bang mau kan ada sakit apa pun, insyaAllah panjang umur, tak ada apa lah. Tapi sikit banyak isteri tu fikir lah, aku ni jadi janda tak mau gini kot. Tengok seorang dia jalan ada kawan dia ni, tak sedap lah cerita macam tu. Bila sahabat Nabi dengar, mereka dengar kata-kata Nabi SAW, tarak tu, aku tinggal kepada kamu. Mereka tinggal ni fikum, kepada kamu 2 benda, amrai lam tadilu, kalau kamu pegang lam tadilu abadan, selama-lamanya kamu takkan sesat. Waze tu takkan tipu kamu, GPS tu takkan tipu kamu. Kamu akan duduk di jalan betul selagi mana kamu pegang teguh dengan dia. Kitab Allah wa sunnati, Quran itu dan sunnahku. Peganglah kalau kita tak nak sesat dengan itu saja yang Nabi pesan kepada kita, yang orang tu kita sambut kelahiran yang mutakhir ini. Dalam keadaan kita sambut kelahiran dengan pelbagai benda yang kita buat. Tapi kalau orang yang sama, yang kita bimbang, orang yang sama, yang menentang semula perjuangan yang Nabi SAW bawa kepada kita, iaitu Al-Quran. Kita katakan dia, pagi tadi hang belarang dapat baju, uniform, sedon-sedon semua. Belarang selawat lagi, angkat banner lagi, ada gerak lagi. Malam kita kata, Quran ni mukjizat paling besar yang diutus kepada Nabi SAW, yang kau sambut kelahiran dia adalah. Dalam Quran ni kata macam ni, dalam Quran ni kata macam ni, dalam Quran ni kata macam ni. Ish. Bukan tak nak, tapi dia tarik tepi dah. Itu zaman Nabi yang harap sesuai lah. Zaman dia ni, kita ni kena tengok juga situasi lah ni, China, India, kena jaga perasaan dia pun. Kita kena ambil kira semua. Jangan macam tu ni, ekonomi di Amerika attack kita ni, dia pijak lah. Hang sambut. Tapi dalam keadaan kamu tidak mengiktiraf, seolah-olahnya tidak mengiktiraf sepenuhnya apa yang ditinggalkan oleh manusia yang kamu sanggup cuti untuk menyambut kelahiran dia. Itu yang paling besar. Kita takut, hari ini kita sambut, tapi dalam masa yang sama kita tak sambung perjuangan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, iaitu meletakkan Quran dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat, negeri dan negara. Pakat-pakatlah kita bersuara untuk Quran ini diletakkan di tempatnya yang sewajarnya, yang sebetulnya. Maka dalam keadaan kita menyambut ini, jangan hanya kita menyambut, tapi dalam keadaan kita hayati, kita sambut di kelahiran Nabi. Benda yang paling besar yang ada kepada, yang diutus kepada Nabi SAW dan sampai dan kekal sehingga hari ini kepada kita, iaitu Quran. Dan Quran ini Nabi SAW jadi takkan sesat selagi mana kita berpegang dengannya. Maka kita usahalah untuk kita sebanyak mungkin kita patuh dengan Quran itu, diri, keluarga dan masyarakat kita keseluruhannya. Seperti di sini dulu yang baik daripada Allah yang kuat, kalau masa saya minta maaf banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asina al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna rizqan halalan katsira wa imanan kamila wa 'uluman nafi'a wa sihhatan jayyida wa zakatan 'aliyya wa qalban safiyya wa nasran 'azima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.